Sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pastinya hari ini di Awani Pagi menarik sekali kerana kita nak berkongsi dan juga merungkai berkenaan seni lipatan tradisi Melayu. Tahu tak Fahmi? Tahu. Tahu. Tapi kalau di Jepun seni lipatan kain ini popular dengan nama furoshiki. Tapi sebenarnya masyarakat Melayu juga ada seni tradisi lipatan kain yang melambangkan tata susila dan budi bahasa bangsa, iaitu kita panggil sebagai punjut. Dan sebenarnya ia semakin dilupakan oleh generasi hari ini dan malahan kian terhakis dengan kehadiran pelbagai bentuk lipatan yang menjadi medium pembungkusan barang-barang. Dan hari ini kita bertuah, Gigi, sebab kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, yang mengambil inisiatif mewujudkan projek Tuninipot kreatif dalam memperkenalkan semula seni lipatan kain punjut kepada masyarakat. Selamat pagi Dr. Nazri. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana idea ini boleh timbul. Kerana kita tahu ini antara tradisi yang kian dilupakan. Tapi bagaimana tiba-tiba wujud iltizam untuk mengembalikan semula tradisi ini? Bagaimana sebenarnya perkara ini terlintas di fikiran Dr. Nazri sendiri kan? Pada awalnya sebenarnya dia terdetik pada masa kenduri kendara Rewang. Pada masa saya hadir ke sana, saya dapati bahawa masa itu masyarakat ataupun orang kampung yang datang tu dibawa bekas makanan. Bekas makanan, bahan-bahan tu diikat di dalam satu mangkuk, satu talam. Tu saya kata cantik seni dia tu sebab dia just letak itu dan diserahkan kepada tuan rumah masa itu sebagai tetamu dia datang. Betul, saya memerhati dan saya bertanya. Nama apa? Dia kata itu bekas makanan untuk hantaran. Jadi dia tutup saja supaya lebih nampak cantik dan lebih sopan. Dia kata tidak perlu orang tahu apa yang dia bawa. Jadi dari situ bermulanya saya kata kenapa, dan mulalah asalnya saya itu mula mencari apa sebenarnya nama ikatan tersebut, apa namanya. Jadi saya mencari beberapa kali tapi tak dapat. Yang saya jumpa banyak adalah seni lipatan kain yang diasaskan daripada Jepun. Jadi dari situ saya kata, masyarakat Melayu pun ada sebenarnya. Kenapa tidak saya ungkai? Dan di situlah bermulanya idea asal saya. Susah tak untuk mencari jalan ceritanya tu kan, segalonya, asalnya itu. Sebab kita faham kalau masyarakat Melayu ni seni lipatan tu ada di samping, seni lipatan tu ada di tanjak kan. Tapi untuk barangan seperti punjut ini kan, kita tidak melihatnya sesuatu seni yang perlu dihargai. Ya betul, sebab dia adalah yang menyatakan biasa je kita ikat dia dan ada kalanya bila generasi baru ni menyatakan kenapa nak susah-susah, pakai je terpawai tutup dan hantar. Itu yang berlaku hari ini. Ya. Dan doktor mungkin boleh kongsikan juga secara terperinci signifikannya lipatan itu, kerana kita tahu kalau bercakap tentang lipatan punjut ni, apa yang dapat dibawa oleh doktor pada hari ini ada pelbagai variasi lipatan sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan kaedah lipatan setiap daripada satu ni doktor. Sebenarnya dia tak adalah yang spesifik. Kalau kita melihat dalam masyarakat Melayu, bila saya mengkaji satu persatu, sebenarnya bagi dia mudah saja, iaitu dia menyimpulkan. Dia menyimpulkan beberapa kali simpulan itu, yang penting ruangannya tertutup. Okey. Tetapi kalau dalam masyarakat tertentu atau masyarakat kita juga sama ada ni, ada rupanya falsafahnya tersendiri. Kalau misalnya yang dua ikatan ini perlu disembunyikan atau dikemaskan, dan tetapi bagi setengah masyarakat pula ni menyatakan bahawa ini perlu dihias dalam bentuk yang tertentu, sama ada disilang mempunyai maksud yang lain ataupun diselarikan mempunyai maksud yang lain. Tetapi mungkin di sini saya tak nak cerita yang itu kerana ia ada unsur-unsur yang kata orang mistiknya. Mistik. Jadi kalau yang saya memperkenalkan sini, saya lebih kepada ikatannya itu untuk kita melihat bagaimana masyarakat itu sendiri mempunyai satu nilai tradisi. Bahan yang dihantarnya itu perlu, tak perlu ditayang apa jenama mangkuk tingkatnya, atau tak perlu ditayang apa bahan yang kita bawa. Tapi masyarakat Melayu sentiasa dengan sopan dan menghargai pemberian, sama ada ia bernilai bahan yang dibawa itu ataupun sebaliknya. Jadi itu yang idea masyarakat atau falsafahnya adalah kita membungkusnya. Kemudian bungkusan yang kedua juga sebenarnya bahan-bahan yang dikenalikan sebelum ini, bila rewang disediakan mangkuk tingkat majlis itu, sebenarnya makanan-makanan itu panas. Jadi ianya diikat untuk memudahkan dibawa dan tidak panas. Itu idea asalnya.
Dan juga saya tengok ada pelbagai jenis lipatan dekat sini. Kalau doktor boleh terangkan. Okey, kalau yang ini adalah daripada mangkuk tingkat, mungkin dia mudah saja. Sebenarnya 2 kali silang. Yang mana ini adalah untuk kita bawa bekalan makanan yang orang dahulu untuk bawa mangkuk tingkat. Jadi kita kalau di utara tempat saya panggil siang. Jadi yang ini kita bawa kerana makanan-makanan di sini biasanya diisi dengan makanan-makanan lauk panas. Jadi kenduri. Jadi mereka akan ikat. Jadi ikat ini adalah untuk melindungi dan memastikan bahawa bahan ini sentiasa kekal panas. Manakala yang ini yang dikatakan tadi, ada kalanya yang ini telah diimprovise. Kalau yang masyarakat kita biasanya diikat lilit, tetapi menggunakan mangkuk, kemudian pinggan ataupun talam. Jadi dia punya ikatan dia yang punjut saja, iaitu ikat terus saja. Cuma yang ini nak dimudahkan kita menggunakan getah. Tapi kalau masyarakat yang biasa dia akan lilit balik tali ini ke bawah saja dan tekan saja. Jadi ini yang ini yang dikatakan tadi, kalau diberi kepada tetamu tertentu atau orang tua-tua dulu, dia akan memikirkan 2 kali. Kerana dia ada dia punya sinonim ikatannya, kerana ada kalanya orang nyatakan bahawa itu hantaran untuk berterima kasih. Tetapi ada kalanya hantaran-hantaran ini untuk menghantar benda-benda tertentu. Yang dulu-dulu yang magic itu digunakan juga. Jadi ikatannya itu digunakan. Dan kalau dahulu kita gunakan mangkuk kaca atau pinggan, yang itu juga digunakan untuk berubat. Misalnya kita pergi kepada bomo, katalah kita pergi kepada bomo, dia akan minta kepada kita pengerasnya. Jadi sebelum berubat, kita akan bagi dia kepadanya satu pinggan yang diikat. Diikat dengan kain dan diserahkan. Jadi ikatan di atas kain itu ada simpulan dia. Simpulan itulah yang akan menentukan sama ada punjut itu untuk perubatan, memulakan perubatan, ataupun punjut itu adalah untuk sebagai pemutus atau menyatakan bahawa untuk kita putus berubat, kita serahkan bahawa ini saya punya itu dalam beri itu adalah sirih, kemudian ada duit shilling sebanyak kadang panggil RM2 3 suku gitu. Jadi RM2 suku dipanggil. Jadi di situ ada diletakkan. Jadi itu sebab masyarakat Melayu boleh tengok yang ni kadang dia kata hati-hatilah juga itu hantaran apa. Jadi biasanya digunakan mangkuk, pinggan ataupun bekas makanan. Yang itu adalah yang kita gunakan. Tetapi yang ini adalah yang kita dah lihat bahawa jika kita tengok drama-drama P.Ramlee apa semua dan betul. Saya bila doktor cerita saya teringat cerita lama. Cerita lama memang dibawa begini. Kerana ini adalah di mana cara bekas untuk makanan yang dibawa. Jadi itu yang dikata bahawa masyarakat kita sebenarnya ada. Yang ini sebenarnya siang tingkat tetapi dibuat dalam bentuk tangkai. Yang mana senang dikendong. Biasanya yang ini memang masyarakat kita adalah. Dan dia tidak ada yang khusus yang kita kata miskin, tidak. Hanya kerana tradisi itu ada falsafah-falsafah simpulan. Itu kalau nak pergi perubatan lah, dia kata berapa kali simpul, kerana itu adalah dia punya kepercayaan. Kita hanya nak memperkenalkan bahawa ini seni tradisi yang boleh kita jalankan. Menarik sekali. Mengapa penting untuk kita mengenali seni lipatan ini, mempertahankan dan juga melestarikan seni tradisi lipatan ini dalam konteks budaya dan warisan Melayu itu? Setakat ini kita merasakan bahawa kenapa tidak kita ketengahkan sesuatu yang kita ada. Selama ini kadang-kadang kita mengangkat satu nilai seni tradisi orang lain. Dan kita lupa bahawa masyarakat kita pun kaya. Kalau kita bongkar, kita selongkar, sebenarnya dia ada. Tan ini yang juga kita panggil punjut. Menarik sekali sebenarnya. Ya, dan juga banyak lagi sebenarnya perkara yang kita nak bincangkan dengan doktor, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Adaptasi daripada Real Man 300 Korea Selatan kini di Malaysia. 8 selebriti menyahut cabaran Real Man Malaysia Wira Merah. Yang dekat pintu apa lagi? Guys, basket! This is gonna be serious. Kekentalan fizikal dan mental mereka diuji. Siapakah yang bakal mengunggulinya? This is crazy, guys. Real Man Malaysia Wira Merah di saluran-saluran berikut.
Ramadan. Live in 4K UHD on SPO TV. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih bercakap mengenai keunikan lipatan, seni lipatan dalam warisan budaya kita yang juga dipanggil punjut bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Doktor, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Ada juga inisiatif yang telah pun diwujudkan iaitu projek Tuni Nipot Kreatif dalam nak memperkenalkan semula seni lipatan kain punjut ni kepada masyarakat. Boleh tak doktor ceritakan? Untuk projek Tuni Nipot sebenarnya dia ada dua cabang. Cabang yang pertama adalah seni tradisi di mana kita fokus kepada tarian. Tarian di situ adalah tarian sewang. Masyarakat orang asli untuk anak-anak kecil. Manakala yang kreatif yang keduanya adalah seni lipatan iaitu punjut. Yang mana dalam projek Tuni Nipot ini ia adalah di bawah inisiatif Universiti Melaya iaitu UMKS. Iaitu Jalinan Masyarakat di mana satu projek yang kita mengetengahkan hasil-hasil dapatan daripada penyelidik-penyelidik di Universiti Melaya. Khususnya macam yang ini saya jalankan adalah di bawah Tuni Nipot UMKS di mana kita mengangkat satu nilai yang dah lama orang pinggirkan dan kita nak kembalikan. Dan projek Tuni Nipot ini kita bermula daripada mengajar anak-anak tadika. Yang mana itu sebabnya kalau lihat di sini saya hanya menggunakan getah untuk mula. Sebenarnya paling mudahlah. Yang ini untuk anak-anak kecil just ikat saja yang getah. Tetapi kalau dalam ikatan masyarakat kita dahulu kita banyak menggunakan, dia akan ambil satu yang hujungnya itu dan dia akan lilit. Yang itu adalah bezanya. Dan projek Tuni Nipot ini mengetengahkan beberapa komuniti yang kami ada di sekitar Universiti Melaya yang mana saya mula untuk mempamerkan bahawa ini adalah seni kami. Ini adalah cara lipatan kami dan dalam projek Jalinan Masyarakat ini di bawah UMKS, di bawah dana yang UMKS kita telah pun mengetengahkan dan setiap kali tetamu datang misalnya kalau tengok yang mangkuk tingkat tadi ini pun dia adalah salah satu projek yang memang tertera dia punya projek lah Tuni Nipot dan kita memang akan bagilah kita kalau tetamu datang sebelum ni kita bagi dalam bentuk plak apa semua tetapi inisiatif di Fakulti Pendidikan kita bila tetamu datang kita akan mula bagi dalam bentuk warisan kita ke Taiwan dan kita memang memperkenalkan kata ini seni kami dan mereka kata hampir sama dengan kami juga ada ikatan begini. Jadi kita cuba mengetengahkan bahawa di mana walaupun kita ada persamaan dalam pada masa yang sama projek ini juga mengetengahkan bahawa ini adalah seni tradisi kami. Kita mengharapkan tidak adalah pula nanti klaim negara ini kata ini kami punya. Tidak. Kita telah kaji sesugalanya melalui projek Tuni Nipot dengan dana yang diberikan oleh Universiti Melaya di bawah UMKS. Kita mengkaji dan kita membuat dalam bentuk penyelidikan dengan teliti dan kita susugalukan mana yang sesuai. Dan alhamdulillah di bawah projek Tuni Nipot ini dengan bantuan dana yang ada kita mula memperkembangkan. Kalau dulu kita menggunakan kain cotton warna putih sahaja atau berwarna, selepas itu kita tukar kepada batik. Daripada batik sekarang kita menggunakan kain-kain yang lebih kata orang moden yang mana kita dapat bahawa yang ini lebih menarik untuk kita tunjukkan ini lebih nampak moden ada setengah sebab generasi hari ini dia nampak bila kita bagi tu batik ke dia ada sikit sentimen tapi kita mengetengahkan kita ada kain batik kain yang asalnya iaitu cotton
cotton yang satu warna saja, sama ada putih, merah, biru, kita menggunakan yang itu. Itu adalah projek Tuniripot yang mana ia adalah projek geran penyelidikan di bawah Jalinan Masyarakat UMKes. Doktor, rentetan daripada projek ini, adakah terdapat sebarang perancangan untuk memperluaskan budaya ini dan dijadikan dalam bentuk co-curriculum rentas fakulti selain daripada fakulti pendidikan sendiri, atau mungkin menjadikan dia satu keperluan untuk pelajar-pelajar di universiti untuk memahami seni lipatan ini sendiri? Setakat ini di bawah projek entrepreneurship, iaitu keusahawanan. Kita sebenarnya mulakan dengan keusahawanan digital kanak-kanak, di mana kita telah pun mengajar kepada kanak-kanak yang komuniti kita itu untuk mereka terlibat sama dan menjualnya. Maksudnya sebagai cendera kenangan sempena Hari Guru baru-baru ini, kita memang minta pelajar kanak-kanak itu menyediakannya dan menyerahkan kepada guru sebagai tanda terima kasih. Dan di peringkat Fakulti Pendidikan, kita dah mula dengan persatuan-persatuan dan gerakan di bawah keusahawanan. Kita cuba untuk memperkenalkannya dan minta bahawa pelajar menyediakan satu di mana pakej yang boleh menawarkan jika mereka inginkan ikatan-ikatan sebagai bungkusan hadiah. Jadi kita dah kembangkan. Ini adalah di bawah projek keusahawanan pelajar. Bagaimana, Fakulti Pendidikan. bagaimana doktor melihat peranan universiti dalam nak menjaga dan juga menghidupkan semula saya kira seni tradisi yang terancam, kita panggil seni tradisi yang makin dilupakan seperti seni lipatan punjut ni? Alhamdulillah, kalau di peringkat Universiti Melaya ini kita ada geran-geran yang disalurkan. Daripada geran-geran tersebut, kami pensyarah dan penyelidik ini dapat untuk sedikit kata orang ruang untuk kita meneroka, dan harapan kita adalah bila kita dah mengangkat yang hasil-hasil ini dengan penulisan-penulisan penyelidikan, ianya akan menjadi ini adalah seni daripada Malaysia, misalnya punjut, supaya ianya menjadi satu kebanggaan masyarakat kita sendiri, yang mana kami pun ada lipatan. Dan tambah-tambah sekarang ni di bawah kesedaran kelestarian, segala-galanya boleh di-recycle, kenapa tidak kita kembalikan daripada wrapping pembungkusan yang menggunakan kertas, kita kembali menggunakan kain yang mana ianya boleh serika semula kemudian digunakan kembali. Jadi ini yang antara perancangan dan harapan kita lah, bagaimana kita menggerakkan semula. Doktor ada katakan bahawa projek ini juga telah disampaikan kepada pelajar-pelajar, kan? Bagaimana reaksi mereka? Mereka ni kita tahu generasi baru. Bagaimana pandangan penerimaan mereka? Pertama, mereka menyatakan bahawa kenapa nak susah-susah sedangkan ada box-box dan ikat ribbon yang lebih nampak cantik. Kemudian bila kita menerangkan bahawa ini kita punya tradisi, dan bila kita mempamerkan ikatan lipatan-lipatan yang di pembungkusan-pembungkusan menggunakan kain daripada negara-negara lain yang ada, dan mereka menyatakan bahawa kita pun ada begitu. Dan dari situlah mereka mula untuk berjinak-jinak, dan pelbagai kalau lihatkan, kita hanya memperkenalkan beberapa yang simple. Kalau masyarakat Melayu ni, ikat untuk falsafahnya adalah untuk menutup apa yang nak diberikan. Okey, ataupun supaya tidak ada judge, ini paling mahal, ini paling murah daripada tayang, daripada hamper itu. Tetapi ini seni kita. Jadi masyarakat pelajar hari ini mula memahami, dan mereka juga kreatif. Jadi kalau kita ikat, ada yang dibuat dalam bentuk bunga, ada yang dibuat dalam bentuk rabbit, terutamanya yang bungkusan-bungkusan yang lebih bersifat pinggan itu. Dan pendapat doktor sendiri untuk lipatan sebegini, kita dah pada zaman sekarang, mungkin pemikiran kita lebih tidak seperti orang dahulu, mungkin menghantar lauk, menghantar ubat. Kalau ketika ini paling sesuai untuk digunakan, kalau kita nak angkat semula, doktor, idea doktor untuk kita gunakan di mana? Selalunya bila kita membungkus hadiah, sama ada kotak-kotak yang kita bungkus, kalau selama ini kita menggunakan pembungkus biasa, kenapa tidak kita menggunakan kain? Di mana kain itu boleh digunakan semula. Dan kadang-kadang sebenarnya kalau kain cotton begini, ia sebenarnya boleh digunakan semula sebagai sapu tangan. Jikanya dibuat, ia boleh digunakan semula sebagai sapu tangan. Dan di bawah perancangan kita juga sebenarnya, kalau nak mudah, sebenarnya bahan-bahan ini kita boleh gunakan semula. Dan pada masa yang sama juga kita boleh melatih masyarakat itu untuk mereka sentiasa menghargai
dan tidak membazir dengan bahan-bahan. Kadang kita menggunakan kotak. Kotak-kotak itu selepas kita dapat memang kotaknya cantik. Tapi di akhirnya itu Terbuang juga. tak tahu ke mana ini. Tapi kalau yang ini kita boleh gunakan semula. Perancangan kita adalah menggunakan pembungkusan-pembungkusan dalam keadaan yang mudah dan pada masa yang sama bahan itu boleh digunakan semula. Misalnya kalau ini mangkuk ini boleh digunakan semula. Pinggan itu boleh digunakan jadi 2 dalam 1. Itu yang kita nampak supaya kita boleh didik. Gunakan semula sama ada kita menghantar makanan tersebut dan dia nampak lebih kemas dan kita ada. Walaupun menggunakan yang plastik, kontena plastik tu, sebenarnya kalau guna yang ini dia nampak lebih lebih teratur, lebih sopan dan nampak di mana kita mengangkat budaya. Ya. Dan doktor, mungkin dari pandangan doktor sendiri, persoalan mengenai nilai dan potensi komersial di Patan Punjut ini, adakah boleh dikomersialkan ataupun macam kita popularkan kembali dalam kalangan masyarakat? Mungkin ada usaha yang ingin direncana daripada pihak doktor sendiri? Seperti yang saya katakan tadi, kita dah mulakan untuk kanak-kanak kita ada keusahawanan digital di mana kita kanak-kanak ini menawarkan cara pembungkusan sebagai hadiah. Jika mereka ingin memesan tentang punjut, mereka akan lakukan. Ini adalah gambar Toy Story sebenarnya, yang mana kanak-kanak suka. Jadi itu yang digunakan. Jadi dalam usaha kita sekarang ini, kita cuba mengangkat semula dan mengembalikan dan di bawah keusahawanan pelajar. Di Universiti Melaya kita ada untuk projek keusahawanan, mereka dah mula untuk mempromosikan cara lipatan, pembungkusan dan pada masa yang sama menawarkan perkhidmatan untuk pembungkusan bagi mereka-mereka yang nak bungkusan tersebut, sama ada dalam bentuk mangkuk tingkat di mana dalamnya ada makanan ataupun di dalam pembungkusan di dalamnya ada hadiah. Jadi kita sediakan. Yang itu pelajarlah. Ya, menarik sekali yang ni doktor, nampak macam susah nak buat. Simple je. Simple saja. Kalau doktor boleh boleh cuba buat untuk ni. Yang ini? Demo sikit doktor. Dia sebenarnya dia ikatan yang biasa saja. 2 begitu je. Okey, 2 begitu saja dan itu yang dikatakan tadi, dia lipat yang biasa. Yang ini adalah kotak yang mana kita letak. Kemudian kita lipat balik, tarik ni. Dan kita simpulkan di sini. Okey. Dan kita akan kemaskan. Dan lepas itu lipat yang ini kita simpulkan dahulu, pusing sedikit supaya kita boleh ikat. Kemudian yang ini pun kita pusingkan dia untuk jadikan macam tali dan kita ikat biasa. Ikat biasa je. Ikat biasa? Ikat biasa. Nanti itu yang katakan. Diikat simpul macam kita ikat tali kasut tu. Okey, selepas itu dia akan simpan. Orang Melayu ni dia suka kemaskan, dia akan simpan yang hujung-hujung ni. Tapi kalau masyarakat barat dia akan buat begini, dia akan bentukkan dalam ribbon. Jadi itu pelbagai dan kita akan kemaskanlah. Kalau macam ni kita akan kemaskan tepi dia. Itu yang dikatakan masyarakat Melayu ni dia akan simpan. Itu adalah kepribadian orang Melayu, dia apa-apa disimpan saja. Jadi daripada lipatan ini kita nampak. Kita nampak falsafah mereka. Mereka tidak akan menonjolkan diri dan apa-apa mereka akan simpan dengan baik dan ini kita masukkan balik. Dia agak mudah je. Silangan saja dah masukkan. Ini tak kemaslah, dia kena. Dia kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Dia akan buat macam handbag dan kita akan kemaskan balik. Tadi terus nampak macam elegan Betul. Dia akan jadi macam satu bag yang satu bag. Sebab kita dah nampak style yang macam ni di hantaran. Ya, betul. Mereka menggunakan hantaran dengan niat untuk menyembunyikan hantaran daripada kedua belah pihak lah. Tidak mengangkat jenama, tidak mengangkat apa yang diberi kan. Itu adalah yang ada dalam masyarakat Melayu sebenarnya. Hantaran kalau sebelum ini kita tak tutup. Kalau misalnya letak satu beg berjenama, kita akan letak begitu. Tapi masyarakat dahulu mereka akan tutup dan dihiaskan dan saya merasakan itu sebagai satu yang lebih manis dan lebih cantik budaya kita. Sebenarnya budaya kita ini memang dah begitu cantik, caranya dan falsafahnya itu ada. Cuma masyarakat kita kadang-kadang tidak memahami kenapa perlu nak balut-balut. Sebenarnya
balutan itu dia akan datang dengan seninya. Ya betul, saya pun setuju dengan Jim yang hari ini kita dapati bahawa hantaran-hantaran dah mula balut. Dan tetapi mereka lupa bahawa mereka kadang-kadang bila balut itu mereka kata, oh ini daripada seni lipatan masyarakat ini. Sebenarnya itu masyarakat kita. Cuma tengok cara ikatannya sahaja. Kalau cara ikatan yang membuka ribbon keduanya itu biasanya itu adalah masyarakat barat. Kalau masyarakat Melayu dia akan sembunyikan punca-punca kain. Kerana bagi dia kekemasan dan dia ialah sifat yang itu sembunyikan. Boleh buat tak Fahmi? Kena belajarlah balik ni rasanya dengan doktor. Belajar sebab Paling mudah guna getah je. Paling guna getah kan. Okey, kita sebenarnya dah habis dah kita punya interview ni di akhir temu bual kita ni. Mungkin harapan Dr. sendiri untuk melihat bagaimana pentingnya penelitian, penyelidikan terhadap seni tradisi seperti seni lipatan punjut ini dalam konteks akademik dan juga pembangunan budaya. Saya sangat berharap semoga sampai satu tahap di mana hasil penyelidikan ini boleh diangkat sebagai satu nilai warisan yang boleh dilestarikan ke seluruh masyarakat, kerana setiap masyarakat di utara, selatan dan di timur masyarakat ini berbeza cara lipatan. Kita akan lihat cara panggilan juga dia berbeza dan dia ada cara-cara simpulan yang menunjukkan bahawa apa seninya, dan saya mengharap bahawa falsafah ini dapat diketengahkan daripada hasil ini dan pada masa yang sama ianya juga dapat dijadikan sebagai satu warisan kepada anak-anak kita yang mana bahawa kami ada seni kami sendiri dalam cara pembungkusan. Itu harapan dan harapannya saya ucapkan terima kasih kerana pihak Awani beri peluang untuk saya berkongsi. Kerana hasrat saya adalah untuk memberitahu kepada semua bahawa kita punya seni kita sendiri. Kenapa tidak kita angkatnya sebagai salah satu cara, inilah seni kami dan inilah budaya kami, supaya masyarakat sama ada generasi lama, generasi baru, khususnya generasi lama yang masih ingat-ingat itu boleh kongsikan lagi dengan anak-anak yang lain. Kerana sukar untuk saya dapat, kerana bila kita pergi kepada generasi yang agak pertengahan ini mereka kata ikat biasa saja, tetapi bila kita pergi yang lebih tua mereka ada falsafahnya. Itu yang kita sukar untuk jumpa. Kerana yang lain kata, saya ikat je, atau ikat untuk jangan panas je bawa barang. Tetapi nilai itu maksudnya, dia terlupa maksudnya. Jadi ia hanya dapat jumpa dengan orang-orang yang terdahulu ataupun menonton drama filem-filem lama tu dan meneliti ini dia punya ikatan. Itu yang saya buatlah dalam proses menyelidik. Harapan saya boleh diketengahkan. Terima kasih pihak Awani kerana beri peluang untuk saya berkongsi dengan masyarakat ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, yang mana membuka mata kita juga. Kita belajar sesuatu yang baru pada pagi ini. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja diskusi kita. Ya, dan terima kasih kerana menonton. Sekian, saya Fahmi Zidin. Dan saya Gigi Ahmad. Jumpa lagi.